Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada viewer-viewer yang ada kerana menyokong usaha kita. Secara asasnya kita sedang melakukan satu program ataupun kita menyediakan satu platform untuk menyokong hasrat pihak Kementerian Pertanian untuk menarik golongan muda untuk mendekati sektor pertanian ini, kerana saya percaya sektor ini sebenarnya merupakan satu sektor yang baik untuk kita terokai bersamalah. Selain daripada itu, kita juga menyasarkan adanya perkongsian pengalaman serta tips daripada usahawan-usahawan tani sedia ada untuk kita sama-sama boleh belajar menjadi seorang usahawan yang baik. Kita di sini bukanlah kata nak jadi cikgu, bukan. Kita hanya sebagai penyedia platform untuk kita sama-sama boleh berbincang berkenaan dengan keusahawanan tani inilah secara asasnya. Jadi antara perkara yang saya minta kepada viewer-viewer yang ada, kalau boleh tinggalkan komen anda berkenaan dengan tajuk-tajuk yang anda ingin kita kupas. InsyaAllah kalau saya boleh kupas, kita akan kupas pada siri-siri akan datang sebenarnya. Dan juga kalau ada sebarang komen ataupun ingin bertanya sebarang atau ingin mengemukakan sebarang masalah, bolehlah untuk kemukakan masalah-masalah tersebut. InsyaAllah kalau ada peluang, saya boleh bawa ke peringkat kementerian sebagai contohnya. InsyaAllah kita akan cuba bawa. Dan juga saya minta kalau boleh saya ada sediakan di ruangan komen. Kalau tuan-tuan tengok, kita ada sediakan di ruang komen, ada satu borang survey yang dibangunkan oleh pihak kementerian. Jadi kepada semua player-player industri, saya minta sangat kalau tuan-tuan semua boleh jawab ni, sebab saya nampak ianya satu survey form yang sangat baik yang perlu kita isi supaya ianya menjadi satu petanda ataupun menjadi satu garis panduan kepada pihak kementerian untuk membantu kita golongan petani inilah. Okay. Secara asasnya dah pukul 9, saya rasa saya dah boleh mulakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Suhaidi bin Syuib, merupakan Ketua Pegawai Operasi di Esmaju Agro Venture. Secara asasnya Esmaju Agro Venture ni merupakan sebuah syarikat yang menjalankan aktiviti penternakan udang kara, atau nama glamournya lobster air tawar. Tapi saya percaya perkataan lobster air tawar ini kurang dipersetujui sikit lah oleh pihak jabatan. Tapi memang ramai sangat dah menggunakan perkataan lobster air tawar ni. So secara asasnya ianya nama saintifiknya adalah Shirex quadricarinatus, atau nama glamournya sebenarnya adalah red claw. Ianya adalah berasal daripada Australia, yang mana Esmaju ni sendiri telah menternak atau telah mengusahakan ternakan ini lebih kurang 7 tahun. So sebelum ni kita merupakan seorang penternak. Aktiviti pertama kita adalah menjalankan penternakan udang kara secara sepenuhnya. Tapi pada tahun lepas kita telah berjaya membangunkan pusat pengumpulan dan juga tumpuan ternakan udang kara yang pertama di Malaysia. Alhamdulillah, projek ini juga merupakan projek bantuan dan juga usaha sama daripada pihak Jabatan Perikanan Malaysia, daripada Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Selangor dan melalui Pertubuhan Peladang Kawasan Bulangan, serta mendapat juga sokongan daripada Unit Perancang Ekonomi Negeri Selangor. Jadi terima kasih kepada UPN Selangor, terima kasih kepada LPP melalui PPK Bulangan, dan juga terima kasih kepada Jabatan Perikanan kerana mempercayai serta memberi peluang kepada Esmaju untuk membangunkan pusat pengumpulan ini. Jadi secara tak langsung saya ambil sikit masa untuk mempromosikan berkenaan dengan hak pertukar ni tadi. Yang mana hak pertukar ni, kalau ikutkan
kita membantu golongan-golongan penternak kecil yang mana mempunyai hasil peternakan tetapi tidak mempunyai pasaran, bolehlah memasarkan produk atau hasil peternakan udang kara tersebut ke tempat kita. Jadi lepas ni boleh tengok kita punya FB page untuk lihat sejauh mana kita boleh menjalankan kerjasama lah untuk mengumpulkan semua hasil peternakan tuan-tuan semua. Okay. Secara asasnya hari ini saya sebenarnya nak bercerita berkenaan dengan usahawan tani. So apa sebenarnya usahawan tani ni? Sebelum kita boleh kupas lebih dalam apa yang kita faham berkenaan dengan usahawan tani ni, saya minta you all kena faham asas kepada usahawan itu sendiri. Melalui rujukan yang saya buat, melalui pembacaan dan juga melalui kelas-kelas ataupun seminar-seminar yang saya pergi ke situ-situ perniagaan ni, usahawan ini boleh kita rumuskan sebagai seseorang atau sekumpulan manusia yang menjalankan aktiviti perniagaan dan melakukan sesuatu perkara-perkara yang baru untuk mencapai sasaran atau mencapai objektif dalam landscape perniagaan. So itu adalah apa yang kita maksudkan sebagai usahawan. Okay? Kalau kita melihat perkataan melakukan sesuatu perkara yang baru ini, kita boleh kaitkan juga dengan elemen-elemen dalam elemen-elemen yang perlu ada bagi seseorang usahawan. Sebagai contohnya, usahawan ini, salah satu sikap usahawan ini, mereka suka melakukan sesuatu yang berisiko untuk mencapai cita-cita mereka. So kalau kita melihat sesuatu yang berisiko ini, sebenarnya kita boleh rumuskan ianya melakukan sesuatu perkara yang barulah. Okey. Kalau kita lihat sebagai contohnya, sekiranya satu syarikat A ni dia melakukan satu model perniagaan dan berjaya, dan kita ambil kemudian kita cuba lakukan kepada syarikat kita pula, tidak semestinya berjaya sebab kita melakukan suatu perkara yang baru dan ianya berisiko. Sebab itu saya kata tidak semestinya kita akan berjaya. Oleh sebab itulah kita kena melihat selain daripada kita melakukan suatu perkara yang baru, ianya perlulah ada elemen-elemen sokongan dalam konteks keusahawanan. Sebab tu saya suka kalau kita boleh menjadikan platform ini sebagai satu platform untuk kita berkongsi pandangan, berkongsi tips, untuk kita berada dalam landscape sebagai seorang usahawan tani yang sebenar. Okay? Jadi sekali lagi saya minta kalau ada sebarang komen yang boleh membantu kita berkongsi inspirasi, berkongsi pengalaman, terutamanya untuk kita menarik golongan muda untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan tani inilah. Okey. Saya juga mengambil sedikit kesempatan masa untuk saya minta kalau boleh viewer-viewer yang ada tolong sharekan di wall masing-masing supaya kita boleh mencapai sasaran kita, hasrat kita. Seperti saya maklumkan tadi, kita nak mendukung atau menyokong hasrat pihak kementerian untuk menarik lebih ramai golongan muda untuk menceburkan diri dalam bidang pertanian ni, insyaAllah. Okay. Tadi saya dah kupas pasal usahawan. Saya ulang balik, usahawan ini seorang ataupun kumpulan yang menjalankan aktiviti perniagaan, ada melakukan sesuatu perkara yang baru untuk mencapai objektif atau sasaran yang mereka tetapkanlah. Okay. Siapa pula usahawan tani ni? So kalau kita tengok usahawan tani ni, kalau saya senang je saya rumuskan usahawan tani ni. Usahawan tani ni seseorang yang menjalankan aktiviti di bawah portfolio Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Senang je. So antara sektor-sektor yang ada di bawah portfolio kementerian, kita tahu ada pertanian, kita tahu ada nelayan, kita tahu ada penternakan air tawar, penternakan air masin, dan antara yang menjadi minat yang makin banyak diminati oleh golongan muda yang kita tahu sekarang adalah industri asas tani. So industri asas tani ni sebenarnya ada satu fasa, kita boleh kata di fasa kedua dalam industri pertanian lah. Fasa pertamanya adalah penghasilan produk-produk
pertanian. Sebagai contohnya macam kita di Esmaju, kita menghasilkan kita menternak udang kara. Jadi di fasa IAT pula kita adanya nasi lemak udang kara. Kita memperkenalkan nasi lemak udang kara. So nasi lemak udang kara ni kita panggil sebagai industri asas tani lah. Itu antara yang boleh saya rumuskan lah. So tak payah nak pening-pening siapa itu usahawan tani. Kita dah faham usahawan tani rumusan kepada usahawan itu tadi apa. Manakala usahawan tani ni pula orang-orang yang berada ataupun yang menjalankan aktiviti-aktiviti di bawah Kementerian Pertanian lah. Okay, sekejap. Ada masalah ke? Boleh dengar ke? Saya ada yang lain masalah tak dengar ke dekat HP sebab ada seorang viewer ni kata tak dengar. Okey ke? Okay, tak apa. Kalau still tak dengar, mungkin boleh respon. Saya teruskan dulu. Ya, okay. Seterusnya saya nak kongsi sedikit, bukan kongsi lah, ini sebenarnya tajuk utamanya adalah saya nak kongsi berkenaan dengan tips sebagai seorang usahawan. Kita perlu membangunkan objektif. Sebagai seorang usahawan, kita dah, seperti yang saya rumuskan tadi, kita perlu membangunkan sasaran kita. Jadi sasaran ni dalam erti kata lain kita boleh kata dia sebagai objektif. Sebagai sebuah syarikat, dalam kita membangunkan syarikat kita perlu menyusun ataupun mensasarkan sesuatu perkara atau kita kata sebagai objektif. Dan objektif ini antara dua elemen utama untuk kita membangunkan objektif yang baik adalah ianya perlulah relevan serta ianya perlu adanya objektif kecil dalam kita mensasarkan objektif yang lebih besar. Okay, kenapa saya kata objektif ini perlu relevan? Dalam konteks psikologi, kalau kita membangunkan sesuatu objektif yang kita tak berjaya capai, akhirnya kita akan menyebabkan kita demotivate. So dalam membangunkan objektif itu, ianya sangat-sangat perlu relevan, sangat-sangat perlu boleh dicapai supaya kita menjadi lebih semangat. Kalau kita buat sesuatu perkara yang akhirnya kita tak capai, saya sangat yakin yang kita akan down. Ada orang tanya saya, adakah objektif itu perlu bersifat jumlah keuntungan ataupun objektif itu bersifat besarnya produksi ataupun production yang dihasilkan. Jadi pada saya sebenarnya itu adalah objektif yang you all tetapkan, you all bangunkan, perlulah anda sendiri yang nilai. Adakah benda itu tadi mampu untuk meningkatkan kemampuan kita untuk menjadi seorang usahawan tani yang baik? Bergantung. Sebab dalam konteks membangunkan objektif ini, kita tak boleh samakan objektif saya dan objektif anda itu sama sebab kita mempunyai hasrat dan juga kita mempunyai pandangan yang berbeza. Tetapi ianya tidak akan menjadi sebarang masalah selagi mana objektif yang kita bangunkan itu berlandaskan kepada konsep keusahawanan. Sebab itu, saya ingatkan sekali lagi, untuk membangunkan objektif ini perlulah relevan. Saya tak nak you all bangunkan objektif, akhirnya you all rasa macam tertekan, tak boleh nak mencapai objektif tersebut. Itu yang pertama. Untuk yang keduanya, saya katakan tadi adanya objektif-objektif kecil. Kenapa adanya objektif-objektif kecil? Sebab objektif-objektif kecil ni lah yang akan membantu you all bawa ke objektif yang besar tu tadi. Tanpa objektif yang besar ni, objektif yang kecil ni, saya percaya sangat yang kita tak mampu untuk membawa syarikat kita ke arah sebuah syarikat yang baik, yang mampan.
Kenapa saya kata sebuah syarikat yang mampan itu perlu ada objektif kecil adalah bila kita berada dalam industri, kita kena faham bila kita dah berada dalam industri ini, kita dah berada dalam medan pertarungan saya apa yang saya faham, sifu-sifu saya cakap, bila kita melangkah kaki dalam industri, kita kenalah bersedia dengan pelbagai dugaan, pelbagai mainan, pelbagai cara untuk orang mengekalkan diri dia dalam industri. Okay. Sebab itulah salah satu objektif yang you all semua kena bangunkan, objektif kecil yang anda semua perlu bangunkan dan perlu fokuskan adalah objektif untuk mengekalkan you all dalam industri bagi tempoh 3 tahun yang pertama. Okay. Bila kita berjaya bangunkan sebuah objektif yang mampan dasarnya, yang kukuh dasarnya, dalam masa tempoh 3 tahun ini tadi, saya sangat percaya kita dah semakin matang dalam menghadapi situasi-situasi yang mendatang. Jadi bila kita dah matang, kita berada pula di atas, katakanlah Alhamdulillah selepas 3 tahun kita antara yang terbaik di kalangan yang terbaik dalam industri. Bila kita berada di atas, secara automatik ini adalah seni dalam perniagaan. Jangan cakap jahatnya bisnes, no, jangan cakap macam tu. Ini seni di mana bila kita berada di atas, secara logiknya ada tak orang lain yang kita nak tarik turun bawah? Tak ada tak ada orang lain yang untuk kita tarik turun bawah. Tetapi bila kita berada di bawah, bila kita berada di atas, ramainya orang yang akan tarik kita turun ke bawah. Cumanya bagaimana cara dia tarik kita, itu yang menjadi isu dan persoalannya lah. Jadi kita kena faham, bila kita dah menjadi seorang usahawan ni, kita ada pesaing, kita ada rakan, kita perlu faham yang mereka juga ingin menjadi macam kita kalau kita berada di atas. Dan kalau kita berada di bawah, kita pun nak jadi macam kawan kita yang berada di atas. Jadi sebab tu terlah kita tarik mereka ke bawah. Sebab itu bila kita tak ada satu dasar atau platform yang kukuh, itu akan menyebabkan kita boleh tersungkur bila kita jatuh. Sebab itu saya mengharapkan yang you all semua boleh memfokuskan kepada pembangunan objektif kecil anda itu tadi adalah mengekalkan diri you all dalam tempoh 3 tahun yang pertama. Jadi itu antara perkara yang boleh saya sharekan. Okay, sebelum anda bangunkan objektif ni tadi, kalau kita di Smaju sebelum kita bangunkan objektif ni, kita buat 2 perkara utama. Okay, yang pertamanya kita bangunkan rancangan perniagaan. Saya sangat percaya bila saya sebut rancangan perniagaan ni, you all semua akan terlintas nak buat apa dengan rancangan perniagaan, nak buat loan ke? Sebab ramai sangat di luar sana bila kita kata bangunkan rancangan perniagaan, kita akan kata nak mohon bantuan, contohnya bantuan agropreneur muda yang sangat popular sekarang, agropreneur muda atau kita kata kita nak buat pinjaman agrobank, kita perlu bangunkan rancangan perniagaan. Please ingat membangunkan rancangan perniagaan itu bukan semata-mata untuk kita memohon bantuan Di Smaju kita ada 4 perkara tunjang kenapa kita bangunkan rancangan perniagaan. Yang pertamanya, kita bangunkan rancangan perniagaan sebab kita nak memahami projek yang sedang atau yang ingin kita usahakan. Kita ingin mengetahui dan memahami projek yang sedang dan ingin kita usahakan. Bila kita dah bangunkan rancangan perniagaan, kita faham, memahami perniagaan yang sedang kita usahakan, secara tak langsung kita boleh bangunkan satu objektif yang relevan dan juga kritikal. Kita dah faham, baru kita dah bangunkan objektif. Dan yang ketiga, salah satu tujuan untuk rancangan perniagaan ini tadi memang tak lari, iaitu untuk mohon bantuan. Okay? Dan yang keempatnya adalah untuk kita memahami, untuk kita menilai prestasi syarikat. Macam mana kita nak menilai kita ini sedang berkembang atau di sebaliknya adalah dengan membangunkan KPI, membangunkan objektif. Bila kita capai, bermakna kita semakin menghampiri, maksudnya kita semakin berkembang. Jadi kita kena fahamlah
yang RP itu tadi bukan semata-mata untuk memohon bantuan. Ada 4 tujuan RP. Yang pertama saya sebut tadi, memahami perniagaan, membangunkan objektif, memohon bantuan, dan yang keempatnya adalah untuk menilai prestasi semasa syarikat. Okay. Sebelum kita bangunkan objektif, kita kena faham, kita kena ada RP. Okay, itu yang pertama. Dan yang kedua, sebelum kita bangunkan objektif, kita di S Maju, kita membuat SWOT analisa. Okay. Apa itu SWOT analisa? SWOT analisa ni masa saya belajar dulu, saya ada belajar. Terus terang saya cakap, masa saya melanjutkan pelajaran saya di pusat di PTPL. Di PTPL Seremban. Terima kasih warga PTPL membimbing saya menjadi seorang usahawan yang berjaya. Terima kasih banyak-banyak. Di PTPL memang kita ada belajar pasal SWOT analisa. Tapi selepas saya bekerja lebih kurang 9 tahun selepas saya tamat pengajian, saya memasuki perkhidmatan awam 9 tahun di Kementerian Perdagangan, dan saya rasa macam tak ada function. Memang saya tak faham apa itu SWOT analisa. Tapi bila saya day one saya berada, ataupun hari pertama bukan day one saya berada dalam industri, saya set up company, saya nampak yang SWOT analisa ini sangat penting. Jadi bila saya lihat balik, SWOT analisa ini adalah SWOT, S untuk strength, kekuatan, W untuk weakness, kelemahan, O untuk opportunity atau peluang, dan T trade for ancaman. Jadi kita kena faham apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, apa peluang yang kita boleh cipta selepas kita membangunkan perniagaan kita, dan apa ancaman yang kita akan hadapi selepas kita bangunkan perniagaan tersebut. Sebab tu saya sangat-sangat sarankan SWOT analisa ni nampak macam simple. Bangunkan, lihat satu persatu apa kekuatan you all, apa kelemahan you all, apa peluang yang boleh dicipta, serta apa ancaman yang akan anda hadapi. Jadi saya mengharapkan sekali lagi peluang ini anda menilai syarikat anda menggunakan SWOT analisa ini seperti mana yang kita buat. Saya menceritakan macam mana kita membangunkan objektif kita. Pada awalnya saya merupakan penternak yang berada di bandar. Saya mengusahakan penternakan udang karanya di bandar, di halaman rumah mak saya pada ketika itu. Jadi kita melihat kekuatan kita merupakan penternak bandar. Jadi penternak bandar ni, saya sangat percaya ramai penternak-penternak masyarakat di bandar yang berminat untuk mencari side income, mencari side income untuk mencari side income mungkin dalam bidang pertanian. Jadi itu antara satu kekuatan yang saya lihat yang saya adalah itu antara peluang yang saya boleh cipta pada ketika itu. Kekuatan kita adalah kita mempunyai rantaian ataupun network jiran-jiran kita yang sangat rapat. Memang kita duduk di bandar, rumah teras bersebelah. So kelemahan kita pula, kita lihat pada ketika itu kita tak ada ruang yang besar untuk kita bangunkan untuk menjadi big player dalam industri. Dan ancaman kita mungkin dari faktor-faktor komplain daripada jiran, itu sebagai contohnya. Jadi bila kita buat SWOT analisa ni, kita nampak dah apa kekuatan, apa kelemahan, apa ancaman, dan apa peluang. Jadi melalui kajian inilah kita menyasarkan untuk kita menjadi sebuah pusat pengumpulan sahaja. Sebab saya percaya pada fasa itu kita hanya mampu mengumpulkan hasil ternakan untuk kita jadi big player. Jadi alhamdulillah, apa yang kita sasarkan 7 tahun lepas, pada tahun lepas 2019 kita berjaya membangunkan pusat pengumpulan. Dan saya sangat percaya ianya datang daripada SWOT analisa yang kami buat, objektif-objektif kecil yang kami bangunkan, dan akhirnya kita berjayalah. Alhamdulillah kita dah berjaya membangunkan pusat pengumpulan. So itu antara perkara-perkara yang saya kongsikan pada hari ini. Saya mengharapkan adanya dalam masa yang sama, saya mengharapkan saya baru nak pergi satu persatu komen-komen yang anda tinggalkan. Saya mengharapkan sekiranya ada komen-komen yang boleh kita jadikan tajuk perbincangan pada sesi akan datang. Saya minta viewer-viewer yang ada boleh meninggalkan komen atau